yaitu kepentingan dakwah dan hubungannya dengan tarekat tasawuf. Sidang jemaah yang dikasihi Allah sekalian, sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, apabila kamu melalui ingin bertemu dengan taman-taman syurga, iaitu di atas muka bumi ini, maka janganlah kamu berhenti untuk mengamati hasilnya. Lalu sahabat pun bertanya, apakah dia taman-taman syurga tersebut ya Rasulullah? Rasulullah berkata, yaitu majlis-majlis ilmu. Hadis riwayat Tirmizi. Untuk tuan-tuan sudah hadirin dan hadirat sekalian, tujuan majlis forum yang kita adakan pada malam ini adalah bertujuan untuk memberikan pendedahan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai kepentingan dakwah dan hubungannya dengan tarekat tasawuf. InsyaAllah forum kita pada malam ini akan dikendalikan oleh moderator, iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Amin bin Abdullah. Manakala ahli belajar terdiri daripada yang pertama Ustaz Dr. Muhammad Yusri bin Mazlan. Beliau merupakan pegawai Hal Ehwal Islam bahagian Nuri Syarah Akidah Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan. Ahli belajar kedua pula iaitu Maulana Muhammad Abdullah bin Muhammad Amir, dan beliau merupakan pendakwah bebas. Tanpa melengahkan masa lagi, saya menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Amir bagi menarikan majlis forum ini. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dihormati dan berbahagia, terima kasih kepada pengurusi majlis dan Ashraf, dan yang dihormati Datuk Syahbadan, Datuk-Datuk, tuan-tuan, perempuan hadirin sekalian, yang tidak dilupakan juga kedua panel orang kita pada malam ini, yang saya hormati Syekh Ustaz Dr. Yusri bin Mazlan, pegawai pada Nuri Syarah Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Dan pada kita yang kedua yang saya hormati juga Maulana Syekh Muhammad Abdullah bin Muhammad Amir, iaitu pendakwah bebas, dan beliau banyak sekali bergiat ataupun memberikan pengisian khususnya generasi negeri dan masjid-masjid yang ada sekitar Serban. Dan pada malam ini saya sendiri akan mengungsikan pada malam ini. InsyaAllah kita akan berkongsi, iaitu program kita bertajuk tentang iaitu kepentingan dakwah, kepentingan dakwah dan hubungannya dengan tarekat tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah untuk permulaannya, saya sebenarnya depan ni kadang rasa macam mengikir juga, tahu juga saya, sebab duduk depan orang hebat, dan di belakang pun kalangan pun ada orang hebat juga, itu kadang macam ulu hala gitu, kadang pun menangnya kadang-kadang. Sebab tadi soalan kita siap, itu tak ke mana dia ni kan, itu yang kelang kabut ni kan. InsyaAllah dengan keadaan yang santai sebenarnya forum ini, insyaAllah kita akan berikan sedikit perkongsian pada hari ini, iaitu yang kita tahu pada hari ini tentang istilah dakwah dan juga tentang tasawuf yang amat dominan kepada masyarakat Islam kita di Negeri Sembilan. Tetapi apa yang menjadi persoalan pada hari ini, kalau sebut pasal dakwah, kebanyakan masyarakat lebih tertumpu kepada mengatakan bahawa organisasi-organisasi tertentu
yang lebih khusus pada tentang dakwah, khususnya yang paling ketara kena ya Jabatan Agama lah, Jabatan Agama Islam, Jabatan Mufti, Majlis Agama Islam. Itu masyarakat melihat bahawa dakwah kepada organisasi tertentu dan orang-orang tertentu saja, ustaz-ustaz saja. Dan sebab itu juga pada hari ini kita lihat kebanyakan masyarakat luar sana kalau kata tentang dakwah, mereka ni lebih kepada bukan tidak peduli, lebih kepada kata tidak banyak berfikir panjang dan lebih mengatakan bahawa tanggungjawab ini lebih diberikan kepada institusi agama. Dan oleh itu pada hari ini pendekatan kita nak menyebutkan atau meletakkan dakwah ini di mana, dan kita akan bincangkan pada hari ini dengan panel kita yang insya-Allah boleh memberikan pengisian dan perkongsian yang begitu bagus. InsyaAllah kita dapat sesuatu. Dan juga yang paling ketara pada hari ini tentang tasawuf, tarikat tasawuf. Kadang-kadang ada masyarakat kita keliru, apakah tarikat tasawuf ini benda yang berbeza atau benda yang satu. Dan kita di Negeri Sembilan lebih kepada negeri yang bertarikat. Oleh itu pada hari ini kedua unsur ini disatukan supaya memberikan kefahaman. Sedangkan pada hari ini juga dengan fenomena yang berlaku, iaitu kebanyakannya di luar sana kita tahu ajaran-ajaran tarikat ini ataupun etika tarikat ini banyak diperkatakan dan juga banyak dipersoalkan sejauh mana perginya dan sejauh mana hubung kaitnya dengan pendekatan Islam, dan juga bagaimana dia boleh nak menyebarkan dalam masa yang sama orang yang mengamalkan tarikat ini sebenarnya mengembangkan, dan apa hubung kaitnya dengan Islam itu sendiri. Itu sebabnya pada hari ini insya-Allah kita akan berkongsi. Dan lagi saya lebih suka lihat pada hari ini dengan ancaman yang lebih ketara pada umat Islam, menyebabkan tentang dakwah dan tarikat itu sebenarnya dipandang enteng dan dipandang bukan juga tapi dipandang rendah sehingga kan tidak diangkat, sedangkan benda ini diangkat. Sebab itulah saya lihatkan bahawa firman Allah SWT yang begitu masyhur pada perkataan kita, Bismillahirrahmanirrahim, ud'u ila sabili bil hikmah, iaitu berdakwahlah, menyerulah kepada dengan cara yang hikmah, bijaksana. Dan juga kita ketahui bahawa dakwah ini adalah satu benda yang penting. Apakah kepentingannya dan bagaimana kepentingannya. Oleh itu tanpa berbuat dosa, sebabkan bukan saya yang berceramah, bukan saya yang bisa jadi menjadi pengurusi. Oleh itu untuk yang pertamanya saya memberikan soalan pertama kepada panel kita sebelah kanan dia, insya-Allah Maulana kita Muhammad Abdullah bin Muhammad Amir yang akan membincangkan yang persoalan pertama, iaitu apakah ta'rif dakwah dan kedudukannya dalam syariat Islam. InsyaAllah faqat syukur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Terlebih dahulu terima kasih diucapkan kepada Ustaz Amir bin Abdullah yang merupakan moderator bagi majlis ini, dan kepada datuk-datuk hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kehadiran kita di dalam majlis ini. Sebenarnya hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lafaz dakwah ini biasa memang kita dengar. Kita biasa dengar daripada kecil lagi. Kalau orang yang belajar agama pasti memang akan mendengar lafaz dakwah ini. Cuma dari sudut ta'arif ataupun definisi pengenalan kepada dakwah ini apa dia? Setiap kalau orang-orang yang mengaji ilmu, suatu ilmu, maka dia akan melihat, maka biasa satu perkara dibentangkan, maka dia ada ta'arif dia ada definisi dia. Maka satu definisi dari sudut bahasa, dan satu lagi dia definisi dari sudut istilah syarak, dari sudut istilah ataupun dari sudut ilmu yang kita bincangkan. Jadi kalau dakwah di dalam bahasa Arab, dari sudut bahasa Arab, dari segi lugatan, dari segi bahasa dia, ialah memberi makna seruan, ajakan, seruan
ajakan. Inilah dakwah, ta'rif dakwah dari sudut bahasa. Dan kalau kita pergi pula pada ta'rif dakwah dari sudut agama, dari sudut istilah agama, ialah seruan kepada menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini satu ta'rif yang mana sangat umum, satu ta'rif yang sangat luas maknanya. Jadi apa-apa saja seruan yang mengajak kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia termasuk di dalam dakwah. Seorang yang mana mengajak kepada beriman, maka ia termasuk dalam dakwah. Seorang yang mana mengajak kepada seseorang itu mengikuti sunnah Rasulullah SAW, ia termasuk dalam dakwah. Seorang yang menyeru, mengajak kepada supaya seseorang kepada membaca Al-Quran, termasuk dalam dakwah. Mengajak kepada beriman kepada hari akhirat, termasuk juga di dalam dakwah. Mengajak kepada berzikir, termasuk di dalam dakwah. Mengajak kepada hadir kepada majlis ilmu, ini juga termasuk pada dakwah. Di dalam tafsir ayat wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Terjemah bagi ayat ini ialah, siapakah yang ucapannya lebih baik dari ucapan orang yang mengajak kepada Allah, orang yang menyeru kepada Allah, dan dia sendiri bersama dengan dia menyeru kepada agama, kepada Allah, dia sendiri melakukan amalan saleh, dan dia mengatakan bahawa diri tergolong dari kalangan orang Islam. Jadi di dalam tafsir ini Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan juga di dalam tafsir Imam Qurtubi rahmatullah alaih, dan juga di dalam tafsir Ma'ariful Quran, ulama menyebut bahawa bahkan di dalam tafsir Safatul Tafasir juga disebutkan bahawa seruan kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, ilallah yang masuk dari situ ila dinillah. Siapakah ucapannya lebih baik daripada orang yang menyeru kepada agama Allah. Jadi bila sebut lafaz agama Allah, seruan apa-apa saja ucapan, seruan ajakan kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia termasuk di dalam skop dakwah, menyeru kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kalau kita lihat dari sudut kedudukan dakwah ini di dalam syariat, kalau kita selak helayan Al-Quran, kalau kita baca Al-Quran, di dalam Al-Quran terutamanya ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat yang turun semasa fasa dakwah ketika dalam tempoh baginda melakukan usaha dakwah di kota Mekah, ayat Makkiyah, kita akan lihat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala banyak menceritakan mengenai dakwah Anbiya alaihi salatu wassalam, dakwah para nabi, dakwah para rasul. Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan, laqad arsalna nuhan ila qaumi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu inni akhafu alaikum adab yaumin azim. Allah beritahu di dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Allah juga beritahu dakwah oleh Nabi Saleh Nabi Hud alaihi salam, wa ila adin aqawm huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Allah juga beritahu di dakwah Nabi Syuaib alaihi salam, wa ila madyan aqawm syuaiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Allah juga sebutkan beri dakwah Nabi Saleh alaihi salam, wa ila thamud aqawm salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Di dalam ayat-ayat yang saya telah sampaikan kepada tuan-tuan, yang saya baca di hadapan tuan-tuan tadi, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bahawa Allah mengutus Anbiya alaihi salatu wassalam. Allah membimbing manusia supaya manusia datang kepada jalan kebenaran dengan menghantar Anbiya alaihi salatu wassalam. Dan bila Anbiya alaihi salatu wassalam datang, seruan mereka ialah mengajak pertama sekali ialah kepada beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seruan kepada keimanan. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, hendaklah kamu beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengikut tafsir Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan mengikut tafsir Al-Qalbi, dan mengikut tafsir Imam Masruq rahmatullah alaih, begitu juga Imam Mujahid rahmatullah alaih, mereka mengatakan bahawa di dalam Al-Quran yang disebutkan dengan Ubudullah,
hendaklah kamu sembah Allah. Sembah yang dimaksudkan di situ ialah poin dia yang paling penting, iaitu maksud dia, nuktah dia, poin yang penting dia ialah apa? Mengajak kepada mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dakwah yang mula-mula dilakukan oleh Anbiya alaihi salatu wassalam, semua Anbiya alaihi salatu wassalam yang datang, usaha dakwah yang mula-mula mereka lakukan pada asasnya ialah mengajak kepada beriman, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, kepada mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala diceritakan juga bagaimana Anbiya alaihi salatu wassalam yang melakukan usaha dakwah, selepas mereka melakukan dakwah kepada tauhid, kepada beriman kepada Allah, kepada mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, Allah Subhanahu Wa Taala juga ceritakan bahawa contohnya macam Nabi Shu'aib alaihissalam, baginda datang kepada kaum Madian. Orang Madian berniaga. Bila berniaga menipu. Biasanya mereka ini menipu, mengurangi timbangan. Maka Nabi Shu'aib mendakwahkan mereka. Nabi Shu'aib kata, "Auful kaila wa la takunu minal mufsidin wa zidu bil qistasil mustaqim wa la tabkhasu an-nas asya'ahu wa la ta'thaw fil ardi mufsidin." Ada beberapa ayat Allah ceritakan di dalam Al-Quran, "Wa ya qaumi auful mikyan wal mizan wa la tabkhasu an-nas asya'ahu wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Baqiyatullah khairul lakum wa ma ana 'alaikum bihafiz." Allah ceritakan bagaimana Nabi Shu'aib alaihissalam setelah baginda mendakwahkan kepada mentauhidkan Allah, bersama dengan itu juga baginda mendakwahkan kaumnya supaya mereka jangan mengurangi timbangan. Bila berniaga, jujur. Dan Nabi Hud, kaum Nabi Hud juga, Nabi Hud AS mendakwahkan kaumnya, kaum Ad, Nabi Saleh juga mendakwahkan kaumnya Samud, juga mengajak mereka supaya beriman kepada Allah, jangan dan juga supaya mereka ini jangan sombong dengan binaan yang kemajuan binaan yang Allah SWT berikan kepada mereka. Jadi kedudukan dakwah di dalam syariat ini ialah satu perkara yang paling utama. Maknanya dengan usaha dakwah yang dilakukan, maka agama hidup, dengan sebabnya orang dapat kenal Allah SWT. Orang dapat datang kepada Allah SWT. Maka dari itu ada ulama yang menyebutkan ma yatawassalu bihi ila iqamatil wajib wa wajib. Maksudnya satu perantaraan, satu perkara yang menjadi perantaraan untuk sampai kepada perkara wajib, maka perkara tersebut juga akan menjadi wajib. Apa maksudnya? Seperti mana mengenal Allah, mentauhidkan Allah SWT ini ialah merupakan satu kewajipan. Kita wajib untuk mengenal Allah. Kita wajib untuk jangan mensyirikkan Allah SWT, mengesahkan Allah SWT. Maka usaha dakwah kepada mentauhidkan Allah SWT membawa kepada satu perkara yang wajib, maka jalan untuk sampai kepada perkara tersebut juga disebut oleh ahli ulama sebagai wajib. Maknanya kita wajib untuk mengajak kepada tauhid, wajib untuk apa? Mengajak orang supaya kenal Allah SWT. Jadi satu sudut ialah boleh kalau kita lihat ialah usaha dakwah untuk mengajak kepada kenal Allah, untuk menunaikan syariat Allah SWT, maka ia boleh dikatakan sebagai fardu ain, satu kewajipan bagi semua orang Islam untuk melakukannya. Dan di dalam Al-Quran Allah SWT disebutkan, wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allah sebutkan, hendaklah di dalam kalangan kamu, wal takun minkum, hendaklah di kalangan kamu, hendaklah adanya ummatun, satu golongan. Apa dia buat? Yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada khair, mengajak kepada kebaikan, dan juga mencegah daripada kemungkaran. Dan Allah beritahu, wa ulaika humul muflihun, mereka yang melakukan demikian, mereka itulah orang yang berjaya. Jadi di dalam ayat ini ulama sebutkan bahawa ada satu golongan yang setiap masa mereka perlu melakukan secara berterusan, secara berkekalan untuk melakukan usaha dakwah mengajak kepada kebaikan. Siapa golongan ini? Maka dan ulama sebutkan, maka golongan yang dimaksudkan ini ialah satu golongan yang bilangannya atau kadarnya yang boleh mencukupi. Dengan bilangan tersebut orang-orang dapat datang kepada agama. Dengan kuantiti yang dalam bilangan tersebut, dengan usaha yang mereka lakukan, orang-orang dapat datang kepada agama.
Jadi kalau kita lihat di dalam konteks masyarakat kita sekarang, kalau kita lihat dari segi wakilnya, dari segi realitinya, kalau kita lihat kepada keadaan umat sekarang, yang kalau kita lihat dengan tak kenal agama, ada yang tak semayang, bukan ada yang tak semayang, ada yang kadang-kadang kalau kita sebut la ilaha illallah, nak baca la ilaha illallah pun tak pandai, ada yang mana zakat pun tak pernah kenal, ada yang haji pun tak pernah kenal, ada yang Quran tak pernah buka langsung pun. Jadi kalau kita lihat kepada keadaan ini, bermakna kita lihat ummatun, bilangan jemaah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat tersebut untuk menunaikan keperluan supaya orang dapat datang pada agama, maka itu belum tertunai lagi. Dan itulah masyarakat, sama ada daripada golongan yang setinggi-tinggi sampai ke bawah ada, bertanggungjawab untuk mewujudkan satu golongan yang dengannya umat akan dapat kenal Allah, umat akan dapat kenal Nabi, umat akan dapat datang pada agama baca Quran, umat akan dapat kenal zakat, umat akan dapat datang pada agama. Jadi kesimpulannya ialah makna dakwah satu perkara yang mana sangat penting, dan kepentingannya berdasarkan kepada keadaan umat yang sekarang kita lihat dari tidak, maka kita boleh katakan bahawa satu merupakan kewajipan setiap orang untuk melakukan usaha dakwah. Syukur ya Ustaz. Itu dia untuk permulaan ya, kita punya forum yang agak alhamdulillah telah dibukakan. Kita tunggu semua, kita tengok saya pun sekarang kita tengok dan tengok kan keluar ayat Quran ya kan, ada hadis. Apa yang kita tahu bahawa takrif dakwah ini, takrif dakwah itu kita melihat bahawa beberapa takrif dan kita faham bahawa dia adalah menyeru kepada kebaikan, iaitu yang kita faham bahawa tentang agama Allah SWT. Dan hukumnya adalah sebenarnya telah dijelaskan Al-Fadhil Maulana kita, iaitu tentang fardu ain, iaitu kewajipan ke atas setiap orang Islam sebenarnya. Dia bukan kepada golongan tertentu, kerana sebenarnya kita lihat pada hari ini kita punya agama semakin ditinggalkan. Saya ingin menjelaskan bahawa kebanyakan orang bukan Islam memandang Islam sesuatu yang tidak baik, kerana dengan sikap orang Islam sendiri. Sebab itulah dakwah ini berasas kepada individu punya perencanaan. Oleh itu kewajipannya adalah kepada setiap individu, kerana dengan keadaan masyarakat kita pada hari ini yang memandang Islam itu amat lekeh dan isu-isu yang betul seperti ISIS, sebelih semua itu lagi memerlukan lagi suasana. Jadi kewajipannya agak lebih wajib kepada setiap individu. Sebab itulah kita kena menonjolkan dakwah seperti mana yang telah dilakukan oleh Rasul-Rasul yang terdahulu. Oleh itu yang kedua, saya tidak ingin berceramah panjang. Kita akan pergikan kepada panel kita yang kedua, Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Yusri bin Mazlan daripada Pegawai Wawancara Akidah kepada Jabatan Mufti. InsyaAllah Jabatan Mufti lebih akan lebih belajar yang kita tahu tentang tasawuf tarikat. Sebab itulah persoalan yang kedua ini kita akan lebihkan kepada tentang boleh tak Syekh terangkan, iaitu apakah yang dimaksudkan ahli sufi. Sebab apakah kena mengenai dengan tarikat, orang kata tarikat tasawuf, macam mana pula kena mengenai dengan ahli sufi. Jadi masyarakat pada hari ini jadi keliru, ahli sufi, tarikat, tasawuf, macam benda yang berbeza ya. Sebab itulah kita mohon Ustaz jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan ahli sufi dan apakah ciri-ciri ahli sufi. Fadhal syukur ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga konekan jongkeh kaki. Saya hormati Tuan Moderator Maulana Abdullah, Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas pertemuan ini boleh kita berbicara berkenaan dengan dakwah
serta berkenaan dengan tasawuf dan menyentuh sedikit berkenaan dengan tariqah. Tuan-tuan dan puan-puan, Ahlus Sufi, satu sejarah yang agak panjang, bermula daripada zaman Nabi SAW sehingga kini, dan mereka dipanggil dengan nama Ahlus Sufah pada zaman Nabi, yaitu mereka yang sangat mencintai ilmu, sehingga Al-Quran menyebutkan mereka ini cintanya kepada ilmu sehingga la yastati'una darban fil ardh. Mereka tidak mampu untuk pergi mencari makanan dan juga imbuhan hidup. Mereka duduk di masjid Nabi, di beranda masjid Nabi, dan mereka mengaji dengan Nabi. Kecintaannya kepada ilmu itu terlalu tinggi. Kemudian zaman berlalu, berganti zaman, datangnya zaman sahabat, datangnya zaman tabi'in, tabi'in. Kemudian akhirnya tasawuf itu diberi nama dengan nama ilmu tasawuf, dan orang yang beramal dengan ilmu tasawuf itu dinamakan sebagai ahli sufi. Kemudian para ulama, mereka tidak sependapat dalam mempernamalkan atau asal perkataan sufi ini merujuk kepada apa. Adakah merujuk kepada orang yang dikatakan sebagai ahli safa, ataupun kepada ahli sufah, yaitu mereka yang memakai pakaian yang dibuat daripada bulu yang kasar, atau bagaimana? Maka saya mengambil satu ta'rif yang dibuat oleh Al-Jurjani, yaitu beliau mengatakan as-sufi, perkataan sufi, orang sufi, mereka itu berasal namanya daripada as-sufah, yaitu sehelai bulu, yang mana as-sufi ma'allahi kasufatil matruha fil hawa lil istislami lillah. Orang sufi itu mereka seperti sufah, sehelai bulu, al-matruha, yang dicampakkan, berterbangan di angkasa. Sebab lil istislami lillah, kerana mereka menyerahkan nasibnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sehelai bulu yang melepaskan nasibnya kepada angin. Kalau angin bertiup ke kanan, maka dia ke kanan. Kalau angin bertiup ke kiri, maka dia ke kiri. Sepertinya dia tidak memandang kepada usaha daripada mana-mana pihak, tetapi dia nampak segalanya daripada Allah. Karena mereka memandang al-kaunu kulluhu zulmah, yaitu makhluk Allah Ta'ala ini asalnya adalah zulmah, tidak ada sama sekali, tidak ada perbuatan daripada hamba. Adakah tidak berdasarkan kepada dalil Al-Quran? Berdasarkan kepada dalil. Allah Ta'ala menyebutkan wallahu yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyara. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk itu, wa yakhtar, Allah Ta'ala memilihkan takdir, ma kana lahumul khiyara, mereka tidak memiliki sebarang pilihan. Mereka itu sekadar menghayati takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menghayati watak yang telah pun dipilih. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kamu, Allah Ta'ala menciptakan apa yang kamu lakukan. Maka akhirnya ahli-ahli sufi ini mereka menyerahkan segala-galanya kepada Allah. Hal ini dibuktikan oleh Al-Imam Al-Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitabnya Al-Fathur Rabbani. Beliau menyebutkan bahawa beliau merasa hairan kepada manusia yang berebut-rebut mencari rezeki, berebut rezeki orang. Dia kata ini hak dia, padahal hak orang. Dia kata pelik, sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita berebut seperti kita berebut dalam pinggan sendiri. Padahal pinggan itu dah ditetapkan setiap orang satu pinggan. Sepinggan itu ada nasi dia, maka walid takkan capai nasi kita dan kita takkan capai nasi orang. Kenapa mesti berebut dalam pinggan sendiri? Begitu perumpamaannya. Rezeki yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu telah pun ditentukan sejak azali lagi. Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran,
ada menakalkan sebuah hadis yang panjang berkenaan dengan nasib manusia. Bila mana dia diciptakan, malaikat mengambil segumpal darah itu, dia duduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ditanyakan, "Adzakarun am unsa?" Ni lelaki ke perempuan? Asyaqiyun am sa'id? Ini bahagia ke atau celaka nasib dia? Allah Taala tentukan dia sebagai lelaki, tentukan dia sebagai perempuan, tentukan nasibnya malang, tentukan nasibnya bahagia, tentukan dia sebagai ahlul ibadah wa ahlullah, dan sebagai ahli safat dan sebagainya. Ketentuan daripada siapa? Ketentuan daripada Allah. Tentukan rezeki dia, sehingga disebutkan dalam kitab ada daqaiqul akhbar, satu perkhabaran yang sangat halus dan teliti berkenaan rezeki ketika mana seseorang itu menghadapi kematian. Sehingga malaikat menyebutkan, dia kata, aku telah mencari rezeki kamu, tidak ada lagi di timur dan di barat, di utara dan di selatan, tidak ada lagi rezeki bagi kamu. Maknanya pada hari ini hari kematian kamu, kan rezeki kamu tidak ada lagi. Maknanya setiap orang ditentukan rezekinya sejak azali lagi. Allah Ta'ala Maha mengetahui. Kalau kita takdirkan Allah Ta'ala tak tahu, maka kita menafikan sifat ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tanjizi yang hadis, tanjizi qadim lagi. Bila tahu dah bahawa si fulan ni banyak mana makan dan sebagainya, gula 8 pentena aja, lapis 8 pentena macam mana? Contoh, makna telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka inilah dipanggil ahlus sufi. Panjang tuan, tapi saya reka-reka je lah. Lebih saya tak tahu tersebut itu, ya. Baik, dalam mentafsirkan iaitu apakah dia ciri sebagai ahlus sufi, para ulama menyenaraikan begitu banyak. Namun kita ambil sekadar sahaja daripada perkataan tasawuf. Tasawuf, ta, sad, waw dan fa. Ta iaitu at-taubah. Seorang ahli sufi, dia mesti seorang yang rajin bertaubat. Dan permulaan maqamatus sufiyah itu bermula daripada maqamut taubah, itu maqam taubat. Berbanding dengan kitab Imam Ghazali menyebutkan dalam kitabnya Minhajul Abidin, yang pertama sekali maqamul ilmi. Namun ahli sufi secara sebahagian besarnya mengatakan maqamut taubah merupakan maqam yang pertama bagi ahli sufi. Maka dengan sebab itu ahli sufi ciri pertamanya hendaklah seorang yang at-taibi, mereka yang senantiasa istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan sampai kepada maqam yang lain jikalau tidak memulai dengan maqamut taubah, dan tidak akan berpindah kepada maqam yang lain sehingga menguasai maqamut taubah. Maka at-taib atau taubah merupakan ciri pertama bagi ahli sufi. Kemudian sad, apa dia? Sad adalah safa, iaitu bersih, tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa daripada segala sifat yang abrazail, sifat yang mazmumah. Kemudian membuang segala sifat yang mazmumah, dinamakan sebagai takhalli. Kemudian mengisinya dengan sifat mahmudah, dinamakan tahalli. Setelah itu terzahirlah sifat yang baik, dinamakan tajalli. Maka daripada safa tadi, waw iaitu dinamakan sebagai wilayah, dan Allah Ta'ala yang mengontrol, yang menjaga dia, Allah Ta'ala yang menentukan segala-galanya. Itu pegangan ahli sufi. Kemudian yang terakhir, fa iaitu fana. Fana, tidak nampak lagi segalanya daripada makhluk, dia nampak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iaitu mereka yang syuhud, musyahadah mata hatinya kepada sifat Allah, kepada af'an Allah, kepada asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pun terfikir mana dekat itu. Dan kita syuhud kepada asma Allah, kepada af'an Allah, kepada apa lagi sifat Allah Ta'ala. Daripada mana muncul? Daripada pengajian ilmu tauhid. Makna dia ahli sufi itu dia mesti menguasai ilmu tauhid baru boleh bergerak kepada ilmu tasawuf. Kalau tasawuf dahulu maka rosak. Dia kena daripada tauhid. Begitu disebutkan oleh Syekh Samad Al-Falambani dalam kitab Lisanus Salikin itu. Yang pertama-tama sekali bagi hamba itu hendaklah dia mempelajari ilmu tauhid, kemudian barulah ilmu fiqh, setelah itu akhirnya ilmu tasawuf.
Dan ada juga yang mengatakan tasawuf itu adalah takut kepada Allah Ta'ala, sabla sabar, wala wara, dan akhirnya juga fana. Fana, dia tidak nampak lagi segalanya daripada makhluk, tapi dia nampak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup saja bentar ya. Wallahu a'lam. Syukran Syekh. Saya pun terlena dalam buaya ilmu sampaikan Syekh itu. Sajuk pun sajuk kan. Semua kata sajuk juga ni ya. Tapi tak apa lah. Dalam kesejukan ini senang ilmu nak masuk ya. Kadang orang kata nak tidur, nak lolak tu lagi senang masuk ilmu, senang. Sebab saya nampak di mana siapa rasa nak tidur tu, jangan tidur layan ilmu. Kalau layan tu lagi banyak ilmu masuk. Tapi jalan layan tu yang berapa layan, kan melayang lagi kepada jatuh ke bawah ya. Allah nak dikabulkan. InsyaAllah ya, kita lihat tadi macam mana tali tasawuf cukup cantik ya. Saya memang cukup terpesona ya, dengan takrifan yang dibawakan oleh Ustaz Muhammad Yusri tadi, iaitu daripada tasawuf, iaitu tawbah, safa ya. Kemudian iaitu wilayah dan fana, cukup cantik ya. Dan juga kita mengetahui bahawa ahli sufi itu adalah orang-orang yang mengetahui tentang tasawuf, dan yang paling penting iaitu mereka perlu ada asas yang paling kuat tentang ilmu tauhid. Itu penting. Sebab pada hari ini kebanyakan kita ilmu tauhid tak kuat, tapi belajar ilmu lebih. Sebab itulah pada hari ini ajaran-ajaran sesat di sembilan ini semakin nak bercampur. Dan mereka ini kebanyakan ilmu tauhid tak nak belajar. Dan belajar ilmu tauhid itu pada ilmu tauhid sendiri-sendiri. Dan ilmu tauhid pada pegangan orang-orang yang tidak mengaji. Ia lebih kepada tauhid orang kata pemahaman tersendiri. Sebab itu tauhid yang kita ada tentang sifat 20 yang kita tahu itu kan, iaitu daripada ahli sunnah wal jamaah ya, sifat 20, iaitu yang paling penting kita kenal tentang tauhid, kepada tauhid kita pada hari ini kita kena lihat. Sebab itu sebelum kita nak mencapai ke tahap kepada ahli sufi itu, tapi yang penting, yang paling utama, jangan kita cepat sangat nak mengajar yang belakang kecil-kecil. Yang penting ambil yang perlahan-lahan. Bukan kita nak jadi sufi. Kalau orang dia hidupnya adalah bercita-cita menjadi sufi ya, dia tidak bercita mendapatkan keredaan Allah, apakah maknanya untuk jadi sufi tanpa ada keredaan Allah? Sebab itulah perlu kita kejar keredaan Allah, mencari ilmu mengenai Allah SWT dahulu. Oleh sebab itu kita seterusnya kita ulang kembali pada dari kita yang pertama. Saya amat tertarik dengan apa yang Syekh Muhammad Abdullah mengatakan tentang Rasul-Rasul, Nabi-Nabi yang terdahulu yang kita dengar tadi ni, tentang Nabi Syuaib ya, Nabi Hud, kita Quran ya, bagaimana mereka baginda semua berdakwah kepada kaum-kaumnya. Dan kita lihat bahawa dakwah ini sebenarnya satu benda yang cukup besar, yang cukup penting, seperti mana kita ketahui tadi, wajib kepada setiap umat Islam pada hari ini. Tapi kita lihat bagaimana ataupun tata cara yang boleh menjadikan dari sebaluan kita pada hari ini untuk kita berdakwah. Jadi oleh itu saya ingin minta perkongsian pada Syekh Abdullah, bagaimana cara kita kandungan dakwah yang telah dibawakan oleh Rasul-Rasul yang terdahulu. Tafadhal bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah ceritakan mengenai Anbiya alaihi wassalatu wassalam dan dakwah mereka, dan kebanyakan sebahagian daripada ayat-ayat mengenai mereka telah saya bacakan tadi. Jadi kalau kita lihat kepada kandungan Anbiya alaihi wassalatu wassalam, dakwah Anbiya alaihi wassalatu wassalam, para rasul yang terdahulu, ialah pertama sekali ialah mengajak kepada ilmu tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah tadi yang telah disebutkan oleh Syekh Dr. Yusri kita, bahawa ulama-ulama dahulu juga kan, ulama Imam Ghazali rahmatullah alaih, disebutkan Imam Nawawi rahmatullah alaih menulis kan di dalam kitab beliau Minhajul Abidin, dan Syekh Abdul Samad Al-Bani pun sebut bahawa iaitu jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala pertama sekali mesti kena tauhid dulu, kenal Allah Subhanahu wa taala dahulu. Dan biasa kalam masyhur awwaluddin ma'rifatullah, iaitu bermula dengan agama itu ialah dengan kenal Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kandungan dakwah Anbiya alaihi wassalatu wassalam yang pertama sekali ialah mereka mengajak kepada mengenal Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala supaya umat mereka menjauhi syirik, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kita lihat kalau kita buka di dalam lembaran Al-Quran, kita akan lihat bahawa seruan Nabi alaihi wassalatu wassalam semua satu, sama pada asasnya. Kemudian selepas seruan kepada tauhid, seruan mereka ialah kepada syariat mereka. Kalau seruan pada syariat mereka ini ada berbeza-beza sedikit, kalau ada sedikit perbezaan di dalam syariat, tetapi asas kepada surat mereka yang pertama sekali ialah mengajak kepada tauhid, iaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan selepas itu mereka berdakwah kepada syariat, iaitu mengajak kepada apa? Mereka mengajak supaya umat mereka, supaya kalau mereka berniaga, jujur dalam perniagaan. Kalau mereka ini hebat dalam ilmu pembinaan, maka mereka ini jangan rasa bahawa pembinaan mereka itu, kemahiran mereka itu ialah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukannya mereka membina dengan kepandaian mereka. Dan boleh dikatakan semua dakwah-dakwah Anbiya alaihi wassalatu wassalam, mereka semua dakwah kepada tauhid dan kepada syariat-syariat mereka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akhir sekali telah mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah merupakan khatamul anbiya wal mursalin, merupakan penutup kepada segala nabi. Dan mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan mengenai pengutusan Nabi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahawa pengutusan Nabi ialah sebagai rahmat untuk sekalian alam. Dan di dalam Al-Quran Allah sebut beberapa ayat mengenai kandungan dakwah Nabi SAW yang agak berbeza sedikit daripada dakwah-dakwah yang telah dilakukan oleh Anbiya alaihissalam yang terdahulu. Kita lihat bagaimana di dalam Al-Quran Allah sebutkan mengenai beberapa ayat. Satu pertama, doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam, baginda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat lain, laqad arsalna fiikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabl lafi dhalalin mubin. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala sebut juga, laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabl lafi dhalalin mubin. Di dalam ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala sebut, di maknanya semua lebih kurang sama, poin ini lebih kurang sama. Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surah Al-Jumu'ah, Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surah Al-Jumu'ah, wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabl lafi dhalalin mubin. Di dalam ayat yang saya bacakan di hadapan tuan-tuan tadi, Allah menyebutkan bahawa pengutusan Nabi, baginda membawa mesej apa pertama sekali ialah dakwah kepada tauhid, yatlu 'alaihim ayatihi, membacakan mengenai ayat-ayat kebesaran keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ini dakwah kepada ilmu tauhid. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nabi datang, baginda mengajarkan kepada apa? Al-kitab dan al-hikmah. Ada banyak tafsir ulama, tetapi secara majoriti tafsir ulama dalam ayat ini seperti Imam Mujahid rahmatullahi alaihi menafsirkan, dan ini juga disebutkan dalam tafsir Tabari, dalam tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan bahawa al-kitab ialah Al-Quran, al-hikmah ialah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, syariat agama. Ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama, baginda mengajak kepada dakwah tauhid. Yang kedua, baginda juga menyeru kepada ta'lim atau ta'limul kitabi wal hikmah, mengajak kepada belajar ilmu Al-Quran dan juga ilmu hadis, maksudnya ilmu yang syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, apa dia? Wa yuzakkihim, dan juga tugas Nabi ialah tazkiyatun nafs. Sebenarnya di dalam ayat ini, satu ayat yang cukup kompleks, yang cukup sempurna menerangkan tugas
kedatangan pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Baginda mengajak kepada dakwah tauhid, kenal Allah yang pertama. Yang kedua, selepas kenal Allah, maka mengajak kepada belajar ilmu syariat. Belajar ilmu syariat. Ilmu syariat apa dia? Iaitu belajar Quran, belajar hadis, belajar apa? Belajar cara solat, belajar cara zakat, belajar cara haji. Ini termasuk dalam ilmu syariat, gabungan daripada firman Allah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya apa dia? Seterusnya baginda mengajarkan kepada tazkiyah. Di sini tajuk kita kena di sini ayat ini kena dengan tajuk kita malam ni, iaitu apa dia? Hubungan antara dakwah dan tarikat tasawuf. Kerana orang kata tasawuf tu apa? Tasawuf tu satu ilmu yang mana tak ada ilmu baru. Sebenarnya tuan-tuan, seperti yang telah dijelaskan oleh Ustaz tadi, sebenarnya nama saja. Nama dia mungkin istilah tu baru, tasawuf. Istilah tu mungkin baru, tetapi ilmu tasawuf ialah satu ilmu yang sabit daripada Al-Quran. Cuma di dalam Al-Quran menggunakan istilah lain, iaitu tazkiyah. Tazkiyatun nafs, iaitu mengajak kepada penyucian jiwa. Tazkiyatun nafs dengan apa? Itu dengan maqam taubah. Kena juga belajar ilmu. Jadi dia apa lagi? Kena istighfar, taubah, dan juga kena redha, kena sabar. Itu semua disebutkan maqam tu. Kalau tuan-tuan buka kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi susun begitu cantik. Ada muraqabah, ada madhau, ada raja. Ini semua disebutkan Imam Nawawi rahmatullah alaih. Sifat-sifat tazkiyatun nafs atau sifat-sifat yang perlu ada kepada orang sufi. Jadi kandungan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sebagai umat Nabi, ialah kandungan dakwah kepada tauhid, kenal Allah. Selepas kenal Allah, cukup tak? Kena belajar ilmu juga. Ilmu juga kena belajar. Lepas kenal Allah, perlu tak belajar? Kena belajar cara sembahyang. Kadang-kadang kata, saya nak kenal Allah, alhamdulillah nak kenal Allah. Tapi apa sembahyang? Aku tak perlu sembahyang, sembahyang pada hati, ke niat je tu. Ini tak betul. Sebab apa? Tak bertepatan dengan syariat. Tak bertepatan dengan syariat Al-Kitab wal Hikmah. Jadi kita belajar juga ilmu. Cukup tak lagi? Cukup tak lagi? Tak cukup lagi. Bersama dengan itu juga hati juga perlu diperbaiki, perlu dibersihkan. Ini dipanggil sebagai tazkiyatun nafs, bersihkan hati. Bersihkan hati ini dengan juga apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah ada ajar kita apa? Ada ajar kita kena ada semacam taubah, dan kena ada juga apa? Kena juga ada sifat raja, khauf, muraqabah, kena ada juga sifat yang istighfar yang terkandung dalam taubah. Ini semua perlu ada pada sifat-sifat tersebut. Dan juga termasuk di dalam tazkiyatun nafs ialah zikir. Berzikir, mengingati Allah SWT. Ini juga ialah usaha ataupun kandungan dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi kandungan dakwah Nabi SAW adalah satu kandungan dakwah yang begitu kompleks, yang kalau kita terjemahkan di dalam bahasa sekarang ini, bahasa mudah dia apa dia? Iaitu merangkumi ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Syariat tu atau kata nama lain ni ialah apa? Ialah ilmu tasawuf. Dan dengan tazkiyatun nafs, maka seseorang itu akan naik dia pada akan sampai kepada makam hakikat. Kan? Maka sampai kepada makam hakikat. Tapi bagaimanapun sebelum itu kena dulu menjalani dulu apa? Kena ada dulu jalan ilmu ma'rifah, dan juga kena melalui juga jalan ilmu syariat. Selepas itu baru dia akan sampai kepada makam hakikat. Tetapi juga melalui tarikat dan sampai kepada makam hakikat. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kandungan dakwah Anbiya alaihi salatu wasallam dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah asasnya sama, iaitu mengajak kepada tauhid, kenal Allah. Selepas itu syariat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita kata belajar ilmu fiqh dalam untuk umat ini, dan juga bersama dengan itu juga perlu ada apa? Tasawuf ataupun ilmu tazkiyatun nafs, islahun nafs, ataupun kalau kita tengok ulama sebut juga ilmu akhlak. Ini semua nama lebih kurang sama je, tapi kandungan dia sama. Ilmu tasawuf, tazkiyatun nafs, ilmu akhlak. Ini ialah juga kandungan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah yang mana kita perlu usahakan. Kita perlu usahakan supaya dia datang dalam kehidupan kita, dia datang sebanding. Bagaimana seseorang Muslim, dia juga da'i, pendakwah, dia juga berilmu, alim, seorang yang perlu ada ilmu, belajar agama, faham agama. Dalam masa sama juga dia juga sebagai seorang yang mana mendidik hawa nafsunya.
Dan seorang yang mana mendidik hawa nafsunya, atau itu dia berada pada makam suluk, iaitu dia menjalani proses suluk, iaitu mendidik hawa nafsunya. Jadi inilah yang mana metode yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dengan dakwah Nabi, dan yang disampaikan umat ini perlu usahakan kepada perkara ini. Setiap dari umat ini perlu gabungkan ketiga-tiga perkara ini, antara dakwah dan juga antara ilmu dan juga antara tazkiyah, tasawuf. Tazkiyah atau nama lain adalah tazkiyah tu nafs. Sekian. Syukur Ustaz, cukup menarik, kupasan yang cukup cantik. Saya amat tertarik dengan kupasan yang telah dibawakan oleh Syekh Abdullah, iaitu bagaimana tentang syariat, tarikat, hakikat. Dan itu adalah benda-benda atau istilah yang kebanyakan kita pada hari ini tersalah tangkap. 4 jalan makrifat, iaitu syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Kebanyakan kita pada di luar sana, kita sedar kebanyakan mengatakan bahawa aku syariat tak lepas lagi. Kenapa dulu banyak nak masuk tarikat? Nak seluruh lah. Dan tarikat tu betul hakikat. Itu adalah pemahaman yang amat salah. Sebab ia adalah setelah apa yang berlaku bergerak sendiri. Empat yang ada. Sebab itu seperti mana Syekh Abdullah mengatakan tadi bahawa iaitu bagaimana tarikat ini ada tazkiyatun nafs, iaitu mencucikan hati. Sebenarnya dalam ibadah itu pun adalah untuk mencucikan hati sebenarnya. Sebab itulah kalau kita syariat kita buat, kemudian kita tarikat itu tasawuf, sebenarnya yang dikatakan Syekh Abdullah tadi. Dalam masa tahu tasawuf itu adalah adab dan akhlak. Jadi sebabkan itulah sebabkan itu kita kena mengetahui bahawa 4 jalan ini adalah seiring sebenarnya yang akan kita kongsikan sebentar lagi lebih lanjut. Dan oleh itu saya tidak ingin membuang masa. Kita seterusnya kita akan berikan kepada Syekh Muhammad Yusri, iaitu apakah dia ahli sufi ini juga berdakwah, dan juga bagaimana metode dakwah yang dilaksanakan oleh ahli sufi. Fadhal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan dia berkenaan dengan ahli sufi itu, adakah dia pendakwah? Ahli sufi juga adalah seorang pendakwah. Namun ahli sufi itu kalau kita lihat ada 2 keadaan. Yang pertama, mereka yang boleh bersama dengan kita. Yang kedua, mereka yang tidak boleh bersama dengan kita, disebabkan oleh keadaan yang menekan diri dia. Dipanggil dia maghruqun fil gharam, orang yang sedang tenggelam dalam satu lautan, dipanggil lautan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana berlaku kepada Laila dan Majnun. Majnun yang mengatakan uqabbilu dzal jidari wa dzal jidar, aku cium dinding belah sini, aku cium dinding belah sini. Dia cium rumah Laila, bukan dia cium Laila, tapi oleh kerana kerinduannya kepada Laila, maka dia mencium rumah Laila. Kenapa mencium rumah Laila? Adakah dia kata mencintai rumah? Tak. Dia kata cintaku kepada mansakanan dia, iaitu orang yang pernah tinggal di kawasan ini. Siapa dia? Laila. Kalau kita bersembang dengan orang yang sebegini, tak ada faedah dia. Kita tanya dia, apa khabar Laila? Dah makan Laila? Orang yang begini bolehkah duduk dalam masyarakat? Mereka tidak duduk dalam masyarakat. Mereka ini orang yang maghruqun fil gharam, orang yang sangat tenggelam lautan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang boleh terjadi juga kepada kebanyakan ahli sufi, seperti mana berlaku kepada Syekh Siti Jenar, berlaku kepada Ibn Arabi, berlaku kepada Al-Hallaj, yang mana mereka itu mengeluarkan perkataan-perkataan yang mana akhirnya orang kalau mencuri perkataan dia itu digunakan madrasah akidah, membawa kepada hulul wal ittihad. Bila dia mengatakan ma fi jaybi illallah, ma fi jubbati illallah, anallah dan sebagainya, ini dikatakan sebagai wahdatul wujud, dan iaitu mereka menyatukan Allah Ta'ala dengan diri dia. Tapi ini dipanggil sebagai syafahat, iaitu ladahan ahli sufi,
ladahan yang berlaku di kalangan ahli-ahli tasawuf, mereka yang tenggelam dengan lautan kecintaan kepada Allah Ta'ala. Mereka tak nampak yang lain, mereka nampak cuma Tuhan, segala-galanya Allah. Jadi orang yang sebegini seperti juga berlaku kepada Majnun yang sangat mencintai Laila, sehingga kalau kita bercerita dengan dia pun istilah orang tak ada apa membunuh tak ada apa keadaan dia. Cerita ibarat itik dengan ayam. Kita cakap bahasa ayam, dia balik bahasa itik. Kita tanya dia apa khabar, dia kata Laila sihat. Laila sihat. Kalau kita tanya dia lagi, nak ke mana rumah Laila? Dari mana? Dari rumah Laila. Sebab apa? Kerana dia mabuk kecintaan dia kepada Laila. Di kalangan ahli sufi berlaku juga begitu. Mereka yang sangat mencintai Allah Ta'ala sehingga tidak nampak yang lain langsung, sehingga mereka nampak cuma Allah Ta'ala. Jadi yang begini, mereka tidak masuk dalam dunia dakwah. Mereka tidak mampu, mereka tidak beruzuran. Jadi Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu pernah beruzlah selama 11 tahun. Tidak berdakwah selama 11 tahun. Dalam ketika uzlah inilah akhirnya bila keluar Imam Ghazali, lahirnya Ihya Ulumuddin, satu kitab yang sangat hebat, yang mana Imam Ghazali semula berkecimpung dalam dunia dakwah. Dan di kalangan ulama-ulama sufi, namun kebanyakan sebahagian besar jumhur sufiyin, mereka merupakan adalah pendakwah belaka dengan cara tasawuf. Ia dibuktikan bagaimana? Seperti mana dakwah yang berlaku di Negeri Sembilan, negeri kita sendiri. Syekh Ahmad bin Muhammad Sa'id membawa tariqat Ahmadiyah. Pak Wan Sulaiman Kedah membawa tariqat Naqsyabandiyah. Ramai lagi ulama-ulama yang bawa masuk tariqat di Negeri Sembilan, berdakwah dengan cara tariqat. Begitu juga yang berlaku di Indonesia, Wali Songo dan sebagainya. Mereka berdakwah, dan cara mereka berdakwah itu diantaranya dengan mengembangkan tariqah. Pentingkah tariqah? Tariqah sangat penting, tuan-tuan. Dan dalam pengajian ilmu Islam, dia tertanggung di atas 3 benda yang sangat besar. Yang pertama, sebagaimana hadis Jibril ketika mendatang berjumpa Nabi SAW, dia tanya, mal iman? Iman apa ya Rasulullah? Nabi menjawab, tauhid yang pertama sekali. Ma huwal Islam ya Rasulullah? Islam itu apa? Nabi jelaskan Islam itu apa? Fiqh syariah yang kedua. Akhirnya ma huwal ihsan? Ihsan itu apa? An ta'budallaha ka'annaka tarah. Itu maqam syahadah, yaitu sepertinya engkau menyembah Allah itu, engkau menyembah Allah ka'annaka tarah, seperti mana engkau melihat Allah Ta'ala. Boleh melihat Tuhan, tidak boleh melihat Tuhan di dunia, tapi di akhirat boleh. Namun ahli sufi mereka kata boleh melihat, bukan melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi melihat sifat Allah, melihat af'al Allah, melihat asma Allah. Itu melihat yang ini dia nampak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah melihat sifat seperti melihat dinding, melihat atap dan sebagainya? Tidak. Melihat kesan daripada sifat Allah Ta'ala. Apa dia? Kita mendapat satu makanan, contoh dia. Mendapat satu kejayaan, mendapat anak, contoh dia. Anak dapat kembar siap pula tu, kan? Kembar 2 sekali. Kemudian kita nampak apa? Nampak anak sahaja. Nampak anak sahaja ini pandangan awam, bukan pandangan ahli sufi. Pandangan ahli sufi, mereka nampak di situ, inilah dia tanda sifat Allah Ta'ala yang bernama Qudrah, mengadakan daripada tak ada kepada ada. Inilah tandanya iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkehendaki bahawasanya si fulan ini lahir pada hari ini. Dan semua itu berlaku tidak keluar daripada ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala mengetahuinya. Ini orang yang melihat sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perbuatan siapa yang mengadakan dia ini? Perbuatan Allah melihat kepada af'al. Jadi ini semua dikatakan ka'annaka tara, seperti engkau melihat dia. Tetapi jikalau kamu tak mampu melihat Allah Ta'ala, maka fa'innahu yara, itu maka muraqabah. Dan maknanya tuan-tuan, Nabi mengiyakan bahawasanya tasawuf salah satu daripada sama 3 perkara yang besar dalam agama, atau dinamakan sebagai arkanuddin, rukun dalam agama. Rukun-rukun dalam agama itu 3, daripada tauhidnya, fiqh dan juga tasawuf.
Kemudian apakah yang dibawa dalam tasawuf tersebut? Yang dibawa dalam tasawuf tadi seperti kata Maulana tadi, iaitu makrifat, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mengenal Allah taala? Perlu kepada cara. Maka cara inilah dinamakan sebagai tariqah. Maka makrifat itu wajib atau tidak? Wajib makrifat. Maka dengan sebab itu apa jalan membawa kepada makrifat dengan Allah taala? Melalui tariqah. Maka kalau begitu al-wasail hukmul maqasid, iaitu wasilah tadi hukumnya sama seperti maksud, iaitu seperti mana segala sebut tadi, iaitu malam kita sebut, iaitu sesuatu yang wajib itu apa itu yang membawa kepada juga menjadi wajib. Maknanya makrifat itu wajib, apa yang membawa kepada makrifat? Tariqah, maka tariqah juga menjadi wajib. Dan jadi tuan-tuan, dalam tasawuf itu adanya tariqah. Maka tariqah ini dia menyampaikan kepada hakikat dan juga makrifat. Maka mesti dengan tariqah. Maka dengan sebab itu di kalangan tasawuf juga ada yang tidak bertariqah. Ada tidak bertariqah dengan tariqah muayyanah, dengan tariqah yang tertentu. Dan sebagaimana di Naqsyabandiyah ke, di Ahmadiyah ke, mereka tidak bertariqah. Banyak berlaku kepada ulama-ulama yang mereka itu hufazul Quran. Mereka hafaz Quran, mereka cuma membaca Al-Quran pagi, petang, siang dan malam. Mereka tidak bertariqah dengan tariqah yang muayyanah, dengan tariqah yang tertentu. Tapi mereka itu bukan ahli sufi? Mereka juga ahli sufi. Mereka itu orang yang dikatakan sebagai ahli safa. Mereka suci zahir dan batin dia. Allah Subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Syukran ya Syekh. Agak menarik kupasan tadi, yang mana kita lihat bahawa ahli sufi ini ada golongan sebenarnya pada dua peringkat. Iaitu yang pertama, kalau mereka sedang beruzlah, seperti mana seperti Imam Ghazali, peringkat uzlahnya, dia tidak mampu untuk berdakwah ketika itu. Selepas beruzlah, fasa kedua, ya, seperti Imam Ghazali keluar dengan Ihya Ulumuddin. Dan kebanyakan ahli sufi, ahli tariqah ini, ya, mereka ini berdakwah dalam metode mengembangkan, iaitu tariqah. Yang terlihat bahawa ketertiban tarikat, sebenarnya itulah antara yang perlu kita tahu. Sebenarnya tarikat ini adalah arkan din yang kita ketahui tadi, iaitu yang saya cukup terkesan dan cukup suka, ya, sebab salah satu adalah tentang ihsan, ya, 3 sangkai yang Islam, iman dan ihsan, ya, hadis yang cukup masyhur yang telah dikatakan oleh Syekh tadi, di mana ketika itu kita tahu bahawa yang jangan kita rasa macam keliru, sebab ini adalah kesempurnaan kepada iman dan Islam itu adalah ihsan. Ihsan inilah tariqah yang kita bahaskan pada hari ini. Sebab itulah salah satu ilmu kebanyakan yang tidak terima. Kenapa? Ini adalah gerakan orientalis. Kerana apa? Kalau orang tahu, masyarakat Islam yang tahu tentang ihsan ini, maka mereka akan dapat sampai kesempurnaan Islam dan iman. Itu yang paling mereka takut. Sebab itulah gerakan mereka mengeluarkan iaitu tentang fahaman Wahabi untuk menolak tentang kesufian dan juga tariqah. Itu adalah satu jalan ancaman terhadap jalan-jalan tariqah yang perlu kita sedar bahawa arkan din yang dikatakan oleh Syekh tadi dalam hadis Nabi cukup masyhur, Islam, iman dan ihsan. Ihsan itulah sebenarnya sebagai penyertaan kepada Islam dan iman sebagai menamakan sebagai tariqah, itu tasawuf. Jadi itu saya tidak ingin berbicara panjang, ya. Seperti seolah-olah saya pula yang pada malam ini. Jadi kita terus kepada penelitian yang pertama Maulana Abdullah, iaitu apakah bolehkah kita ketahui apakah peranan dakwah ulama dan peranan orang awam dan masyarakat, iaitu orang awam masyarakat, orang awam dan masyarakat itu sebenarnya sama. Dan apakah peranan ulama dan juga peranan orang awam dalam berdakwah ini? Fadhal syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kalau kita lihat dalam masyarakat kita, ada, kalau kita pecahkan secara umum dua lah. Kita akan lihat ada golongan alim ulama dan ada juga golongan awam. Alim ulama orang-orang yang mana mahir dengan ilmu agama. Golongan awam secara umumnya mereka tidak mahir dengan ilmu agama. Jadi timbul persoalan
Tadi telah disebutkan bahawa tanggungjawab dakwah ialah merupakan tanggungjawab setiap Muslim, setiap orang Islam. Jadi mungkin di situ akan timbul persoalan. Habis tu saya ni tak ustaz, tak alim, maka saya tak payah dakwah. Kan ustaz lah yang tahu macam mana cara nak solat yang betul, macam mana cara nak mengajarkan ilmu tauhid, macam mana cara tarikat tasawuf. Jadi mereka ini yang bertanggungjawab. Kan yang ustaz tak kenal, ustaz kata kan kalau saya nak buat seorang susah lah. Kan? Jadi sebenarnya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita lihat di dalam dakwah itu, pada usaha mengajak kepada agama itu, ialah sebenarnya setiap orang boleh memainkan peranan dia. Setiap orang boleh memainkan peranan dia. Ulama pun ada peranan dia, orang awam pun ada peranan dia. Kalau kita lihat di dalam satu hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan di 3 golongan manusia. Hadis ni hadis riwayat Bukhari, riwayat Sayyidina Abi Musa radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mathalu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal 'ilmi kamathali al-ghaythil kathir asaba ardan fakana minha naqiyatun qabilatil ma'a fa'anbatatil kala' wal 'ushbal kathir وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به." رواه البخاري. Hadis ni, dalam hadis ni Nabi SAW sebutkan menjadi 3 golongan manusia. Nabi sebutkan menjadi 3 golongan manusia. Cukup cantik perumpamaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah sebutkan apa dia? Yang pertama, golongan manusia ini apa? Rasulullah umpamakan seperti mana 3 jenis tanah. Rasulullah umpamakan seperti mana 3 jenis tanah. Tanah yang pertama ialah tanah yang mana bila didatangi hujan, maka ia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, maka orang dapat datang ke tanah tersebut dan orang juga akan tanah tersebut diisi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan orang dapat ambil faedah dari tumbuhan-tumbuhan tersebut. Tanah yang kedua ialah tanah yang mana dia tak dapat ambil faedah daripada hujan yang turun. Maksudnya bila hujan turun, dia hanya menakung air, tetapi orang lain yang datang dapat ambil faedah dari dia. Apa dengan ambil air tersebut, tetapi tanah itu sendiri tak dapat ambil faedah dari air yang turun. Yang golongan yang ketiga pula ialah golongan yang mana Rasulullah umpamakan seperti tanah yang ketiga, iaitu dia sendiri tanah yang mana kering kontak, tanah pasir, tak menampung air, orang pun tak dapat ambil apa-apa dari air tersebut. Jadi 3 golongan manusia ini yang disebut oleh Nabi SAW. Nabi umpamakan kepada umat ini. Umat ini juga terbagi pada 3 golongan. Ada golongan yang pertama, dia bila belajar ilmu dan dia juga dalam masa yang sama kembangkan ilmu dia, orang dapat ambil faedah dari dia. Dia juga pergi kepada orang, dia juga usahakan supaya orang lain juga dapat belajar ilmu agama, orang dapat kenal Allah, orang dapat kenal syariat Islam. Ini yang pertama. Golongan yang kedua pula, dia belajar ilmu, tetapi apa dia? Tetapi orang tak dapat, tetapi dia si tak dapat ambil faedah dari ilmu yang dipelajari dia. Maksudnya apa? Dia si tak amal ilmu dia. Tetapi orang belajar dengan dia, orang dapat belajar dengan dia. Golongan yang ketiga pula, dua-dua tak. Belajar pun tak, katalah tak belajar, malah orang tak boleh ambil faedah dari dia. Jadi ini golongan yang 3 golongan yang disebut oleh Nabi SAW. Jadi kita dah di golongan yang mana? Kita usahalah untuk jadi golongan yang pertama. Apa dia? Golongan yang mana belajar ilmu dan dalam masa yang sama juga mengembangkan ilmu. Dalam masa yang sama kita juga menjadi golongan orang yang mana mengembangkan ilmu. Dan dalam ketika itu ada golongan awam dan ada juga golongan awam dan ada juga golongan alim ulama. Golongan alim ulama mereka perlu mengajar ilmu agama yang khusus kepada golongan awam. Bagaimana? Iaitu bila orang awam datang mungkin nak belajar sembahyang, dia tunjukkan cara sembahyang. Ini dakwah mereka. Kan? Dan ada orang yang mungkin tak nak pergi beragama langsung, orang yang mungkin tak kenal agama, maka alim ulama juga bertanggungjawab untuk sampaikan kepada mereka juga. Wujud mereka maksud sampaikan kepada mereka. Dan golongan awam, dakwah kepada golongan awam. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina
amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, selamatkanlah diri kamu sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, selamatkanlah ahli kamu. Yang kedua, daripada api neraka. Selamatkan diri kamu dan ahli kamu dari api neraka. Ulama sebutkan bahawa, ulama tafsir sebutkan bahawa ini sekurang-kurang tanggungjawab bagi orang Islam, sama ada dia orang alim atau orang awam. Maksudnya apa? Paling kurang dia kena bertanggungjawab selamatkan diri dia dan ahli keluarga dia dari api neraka. Jadi kalau kita melihat dalam konteks dakwah, kalau kita lihat satu orang tu tak alim, dia tak alim, tetapi sekurang-kurangnya dia tahu bahawa solat tu wajib. Contoh kata, dia tahu solat tu fardu. Jadi agak-agak dia boleh tak sampaikan kepada orang, kawan dia ataupun anak dia ataupun isteri dia, beritahu kepada mereka suruh sembahyang. Dia boleh sampaikan, dia boleh sampaikan mereka atau boleh sembahyang. Kalau tak sembahyang, maka akan disiksa dalam neraka nanti. Kan, kalau tak sembahyang, apa dalam tadi sebutkan bahawa tertulis kalimah apa, kalimah kufur di dahi. Itu ada disebutkan di dalam hadis. Cuma ulama tidaklah terus memudahkan dia tu kalimah kufur pada orang yang tinggalkan sembahyang. Mereka orang yang istihlal, menganggap bahawa memang solat itu tak wajib. Jadi apa dia? Maka ulama sebutkan bahawa untuk orang awam mereka juga boleh melakukan usaha dakwah. Bagaimana dengan mereka melakukan usaha dakwah? Mengajak kepada apa yang mereka tahu saja. Tak payah pergi jauh. Kan? Contoh kata beritahu solat wajib, kau kena sembahyang. Kan? Tapi kalau nak tahu cara solat secara detail, itu kena pergi pada ahli ulama. Itu pergi pada ahli ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau tak tahu, maka tanyalah kepada ahli dzikir. Ahli dzikir di sini ialah ahli ilm. Dia tafsir bukan ahli ilm, iaitu orang yang mana orang yang mana berilmu. Jadi sampaikan apa yang kita tahu, dan bila apa yang kita tak tahu serahkan kepada alim ulama. Alim ulama yang mana mereka akan bimbing, mereka akan ajar secara detail satu hukum agama dalam masalah tauhid macam mana detailnya, pemerincian dia alim ulama akan jelaskan. Dan apa lagi, kalau fiqh alim ulama akan jelaskan. Dan kalau kata berkaitan dengan tauhid tasawuf, maka alim ulama juga akan bimbing. Dan orang awam di dalam konteks mereka boleh melakukan usaha dakwah. Bahkan kalau kata berada di pejabat, orang yang duduk di pejabat boleh sampaikan. Mungkin ada kawan-kawan tak sembahyang, kalau kawan tak hari pergi minum dengan dia, tapi kalau tak pernah sekali pun tengok kawan dia sembahyang, dia boleh sampaikan sembahyang itu wajib. Takkanlah takat itu pun tak disampaikan. Jadi itu boleh disampaikan. Kalau kata kawan tu dia alhamdulillah rajin datang sembahyang, tapi mungkin tak rajin duduk majlis ilmu, boleh sampaikan kepada dia, kau sampai habis itu juga. Kalau sampai datang duduk dan juga majlis ilmu, itu juga termasuk dakwah. Dan apa yang disebutkan tadi bahawa dakwah ialah mengajak kepada agama Allah. Jadi apa saja jurusan ilmu agama kita boleh seru mereka. Jadi ulama memainkan peranan mereka, menerangkan, menyampaikan ilmu, ilmu secara terperinci, dan orang awam boleh mengajak dan boleh menyampaikan dakwah di dalam kemampuan mereka di dakwah secara umum. Sampaikan, datang masjid, datang majlis ilmu, sampaikan supaya baca Al-Quran, sampaikan supaya berzikir, sampaikan supaya duduk dalam majlis ilmu. Ini semua boleh disampaikan. Jadi dua-dua boleh memainkan peranan. Yang penting setiap orang dia boleh lihat keadaan dia, maka dia mainkanlah peranan dia. InsyaAllah kalau kita semua mainkan peranan kita, maka tak timbul lagi masalah apa orang keluar daripada agama, orang murtad. Tak timbul lagi masalah apa orang nak ke agama yang lain. Tak timbul lagi masalah anak-anak yang tidak taat. Tak timbul lagi masalah apa orang yang tidak sembahyang. Tetapi bila kita nak mainkan peranan dia, maka itu yang mana relatif kita lihat yang berlaku di hadapan mata kita sekarang. Wallahu a'lam. Syukur Ustaz. Itu menarik juga ya. Dengan peranan ulama, orang awam dan masyarakat, di mana sebenarnya peranan ulama itu sebagai menjelaskan satu hukum. Kalau kita tak faham, minta ulama menjelaskan. Orang awam itu sebenarnya seperti menggerakkan usaha dakwah. Dan kita kena pegang bahawa dakwah itu jangan kita main sound direct je. Sekarang Nabi pun ada cara-cara, dan kita kena buat adab. Itu silap. Walaupun kita nampak orang itu suka nak solat, tapi kita kena buat cara supaya dia terkesan. Ini caranya. Dan sebab itulah untuk itu tentang dakwah ini juga, kita terus ke persoalan yang terakhir ini sampaikan ke jam 9 lebih ini. Jadi terus ke soalan terakhir pada Syekh Muhammad Yusri ya, iaitu adakah soalan tentang tentang dakwah dan juga tasawuf, adakah ia sebenarnya bertentangan atau berlawanan kata keduanya.
Tafadhal masykur Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Jawapan dia tak ada. Tidak bertentangan antara tarekat tasawuf atau tasawuf dengan dakwah. Tidak ada pertentangan langsung. Karena dakwah tersebut bukan daripada ulama. Dakwah tersebut arahan daripada Allah, arahan daripada Rasulullah. Allah Ta'ala sebut ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Suruh semua orang. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Seperti mana Maulana bacakan ayat Quran tadi. Banyak lagi. Bahkan Nabi menyuruh lagi, ballighu anni walau ayat, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Mana tidak ada pertentangan. Tasawuf, mereka mencantikkan iman, mencantikkan Islam. Maknanya tasawuf ini peranannya adalah menambah seri, dan juga tasawuf juga peranannya mencantikkan kedua-duanya tadi. Kalau boleh kita buat misal perbandingan yang biasa saya buat, seperti mana fiqh ataupun akidah tadi, tasawuf dia seperti mana tanah atau tapak rumah. Ini biasa saya buat contoh kan, kita ulang lagi lah. Tapak rumah kita itu adalah tauhid, rumah kita itu adalah fiqh, dan tasawuf itu adalah pagar yang menjaga rumah tersebut. Kalau rumah dah ada, tanah dah ada, tapi tidak ada pagar, maka pencuri mudah masuk. Kalau ada tauhid, kemudian ada pula dia punya fiqh dia, maka tidak ada tasawuf, maka nanti jadilah orang alim yang kurang ajar Allah Ta'ala. Tidak ada adab dia, tidak beradab. Hatinya, batinnya atau zahirnya tidak ada adab dengan Allah Ta'ala. Dia berasa dia hebat, dia berasa segala-gala daripada dia. Datangnya ujub, datangnya riya, takabur dan sebagainya. Kenapa? Kerana tidak ada tasawuf yang memagar kawasan rumah dia. Begitu kalau ada pagar, kemudian tidak ada rumah, tidak ada tanah pun tak guna juga. Kan? Boleh pagar nak makan banyak, tunggak pagar lah, boleh banyak. Lepas tu boleh pula lagi kawat batu punai. Dan orang tanya nak mana bacaan? Tak ada, saja boleh. Apa faedah ni? Tidak ada faedah. Dia mesti ada tanah yang dipagar. Kalau ada tanah pula, tidak dibuat apa-apa pun tidak ada gunanya. Dia mesti ada bangunan yang dibina di atas tanah tersebut. Dan segala amal yang tidak wajib, seperti amalan-amalan sunat, bersedekah, senyum dan berwirid, berzikir, bersalawat, itu merupakan perhiasan dalam rumah. Cuba tuan-tuan rumah tak ada perhiasan, tuan-tuan masuk dalam rumah pun beli rumah dia ke surau. Tak ada apa, masa dia lah, tidak ada apa-apa langsung. Tidak ada set sofa dia, tidak ada gambar yang tergantung, tidak ada apa lagi. Bila mana kita masuk dalam sebuah rumah yang penuh dengan perhiasan dia, kita berasa apa? Berasa tenang. Kita melihat ke mata, memandang nampak cantik, sekalipun kewujudan itu cuma amrun i'tibari semata-mata. Kan? Amrun i'tibari itu boleh-boleh. Ini dalam pengajian ilmu tauhid ada pengaji pasal amrun i'tibari. Wujud dalam pemikiran, tidak wujud pada luar. Cuma pada pemikiran kita nampak cantik sebab dah set daripada kita baca, ini merupakan perhiasan. Kalau kita ambil perhiasan kita tu, tunjuk pada tempat yang lain. Contoh dia kan, kayak pelekat kita ni, kita rasa makan cantik ni kan, baju kita ni makan cantik ni. Baju yang macam ini, dia kayak pelekat yang macam ini tak cantik di Afrika Utara. Kita berselangkah ke orang tu, nak tak soleh lawan, nak makan mahal dan mahal. Dia kata apa? Tak pajoran lah, tak lawan langsung. Yang lawan apa pada mata dia? Yang lawan pada mata dia, yang lawan di tempat dia. Sebab itu amrun i'tibari semata-mata. Cantik dan lawa dan sebagainya itu wujud dalam pemikiran. Dan begitulah, bila mana kita nak rumah kita lawa, cantik pada zahir, maka hiasilah. Begitu tinggi nak cantik, makna sembahyang nak cantik kan? Iman nak cantik, maka hiasilah. Maka hiasilah inilah peranan siapa? Peranan ilmu tasawuf. Dan ilmu tasawuf, dan untuk mengekalkan yang sunat-sunat ni tadi, maka perlulah kepada tariqah.
Sebab itu kan ada level-level dia. Daripada syariat tapak dia, kemudian tangguhnya adalah tariqah sampai kepada hakikat yang membawa kepada ma'rifah. Dan itu tingkatan nak sampai kepada ma'rifat ini. Dan pada ma'rifat tersebut melalui beberapa tangga dia, melalui situ. Dan tak boleh melompat ke atas. Namun ada di kalangan mereka yang sampai terus ke atas tanpa melalui yang bawah ini. Seperti mana ma'rifat disebutkan oleh, kalau tak salah, Rabi'ah Al-Adawiyah. Dia kata, bagaimana kau kenal Tuhan kamu? Dia kata, araftu Rabbi bi Rabbi. Aku kenal Tuhan aku itu dengan dia sendiri, tanpa yang lain. Tak perlu kepada dalail, tak perlu kepada alamat dan sebagainya. Alamat tidak perlu. Tidak perlu kepada dalil, hujah, burhan dan sebagainya yang membawa kepada makrifat tersebut. Cukup dia kata, aku kenal Tuhanku dengan Tuhanku. Kita ulang lagi, waktu kita ulang. Pada Tuhan jenuh, kita kata, araftu Rabbi bi Rabbi. Aku kenal Tuhanku dengan Tuhanku sendiri. Itu dah jawapan omongan. Itu pembohong. Dia ini merupakan pencuri as-sarif, pencuri kepada kalamul awliya, mencuri kalam-kalam wali. Dan akhirnya kalau mencuri ini, dia bukan benda yang sejati. Pakai barang milik orang, tuan. Ya, saiz ke? Tak saiz. Kau saiz secara kebetulan ni, tapi rupa tak sama. Dan ini kita kata pencuri, dan boleh kita kata sebagai pembohong dan penipu. Sebut dalam kitab Aqidatul Najin yang kita baca selalu itu, bagaimana orang yang mendakwa dirinya sufi, mereka itu bukan sufi, mereka cuma berlaku seperti mana orang sufi, akhirnya mencuri karam-karam para awliya, mereka pakaikan dalam diri mereka, akhirnya menyesatkan orang awam. Mereka tidak belajar, tidak mengaji, mereka mengaji dengan buku semata-mata. Maka di sisi ahli ilmu, ilmu itu, ilmu dia itu la yu'tabar, tidak dikira sama sekali. Mereka ni siapa? Mereka ini cuma orang yang menyebab lebaran-lebaran tertentu, kemudian mereka pakaikan, dan mereka tak tahu apa mereka sebut. Mereka seperti apa? Al-Kabghah, iaitu burung tiup yang mana bercakap tapi tak faham apa maksudnya. Burung tiup negara kan, kita bagi salam, Assalamualaikum, dia menjawab balik, Assalamualaikum. Dia tak tahu apa dia jawab, apa dia cakap. Dia dengar dan dia balas balik. Tapi orang sufi yang terpelajar, bermula daripada tauhid dia, membawa kepada fiqh dia, akhirnya kepada tasawuf cantik, tuan-tuan. Seperti satu balak air yang ada dia punya pipe dia. Kita tengok batu balak air, kemudian ada filter dia, kemudian ada pipe dia. Masukkan air yang berkeladak, keluar air yang bersih. Maka filter yang menapis air berkeladak itulah dikatakan tasawuf. Dan jenis apakah penapis tersebut? Inilah tariqah tadi dah. Air yang keluar tadi, air yang bersih, air yang cantik, perbuatan yang baik, perbuatan yang diridai Tuhan. Maka bagaimana munculnya? Daripada penapis yang baik dan daripada tasawuf tadi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'la. Syukur ya Ustaz, keputusan ini cukup cantik sebagai apa, untuk kita punya sesi di hujung ni. Dan saya tidak mau pasal panjang, dan saya itu sebelum kita tutup ya, saya bukalah soalan pada penonton dan juga jemaah yang datang. Tapi sebelum itu kita dah ada satu soalan ya, satu soalan yang diberikan awal tadi. Jadi kita akan baikkan dua soalan ya. Satu jadi mana satu lagi ya? Mana saya minta kita jemaah bagi satu soalan ya. Mana ada satu soalan dan satu soalan lagi ya. Banyak ni, 1, 2, 3 soalan ni, 4 tak cukup lah tu. Soalan tu kamu itu tahu, kita tengok soalan yang dulu. Yang pertama, iaitu yang pertama tadi, awal tadi, iaitu soalannya, apakah hubungan antara seruan yang dibuat oleh para rasul dengan keesaan Allah? Iaitu seruan dengan keesaan dia. Yang pertama. Yang kedua, iaitu soalan yang pertama daripada tiga soalan, iaitu yang pertama,
apakah kaitan bilangan tertentu dalam sesuatu tarikah dan dakwah, contohnya 40 hari, 3 hari dan sebagainya? Dan yang kedua, benarkah jika kita menjalani perjalanan tasawuf mestilah ada pantauan seorang syekh yang rabbani, atau kita boleh menjalani tasawuf mengikut bacaan atau dengar semata-mata? Kemudian dia ada tulis sambungan di sebelah, sambungan sebelah. Adakah ilmu laduni ada kaitannya dengan tasawuf? Banyak kepada soalannya lebih pada tasawuf soalannya, ya. Jadi maknanya dikatakan oleh Ustaz dulu lah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya jawab jawaban ya dengan yang parah. Soalan tadi, apa kaitan bilangan tertentu dalam sesuatu tariqah dan dakwah, contohnya 40 hari, 3 hari dan sebagainya? Ini Maulana punya soalan yang sesuai ada 40 hari, 3 hari, kan? Ya, kita boleh tinggalkan soalan kepada Maulana gitu, ya. Baik. Kemudian benarkah? Tapi asasnya tuan, sekadar saya komen sedikit. Asasnya daripada hadis. Tetapi tengok dalam kitab, ya, Hayatus Sahabah, ini bukan kitab kecil, kitab besar. Termasuk dalam kitab Hayatus Sahabah saya jumpa baru ni, dalil mencium tangan dan mencium kaki. Sahabat nak cium kaki Nabi SAW. Dan ulama hadis ada mencium kaki ulama hadis yang lain. Kalau tuan-tuan mula mencium kaki, lepas besok orang kata saya sudah selesai dah. Habis cium kaki orang-orang dah. Sebuahlah benda yang boleh mendatangkan fitnah kepada masyarakat, ya, cium kaki, ya. Tapi tidak menafikan ada ulama hadis yang buat demikian. Allahu a'lam. Kemudian benarkah jika kita menjalani perjalanan tasawuf mestilah ada pantauan seorang syekh yang rabbani, atau kita boleh menjalani tasawuf mengikut bacaan atau dengar semata-mata sambung belakang? Baik. Dia kata, perlukah kepada syekh yang rabbani? Jawabannya perlu tuan-tuan. Kita ni orang yang nak masuk kepada tariqah ni, orang yang sakit rohani, maka perlu kepada doktor untuk membagi rohani yang sakit. Dengan unjuk masih ada, dengan takabur masih ada, dengan riak masih ada, macam-macam penyakit dalam badan. Bukan penyakit yang zahir yang doktor biasa sahaja. Ini doktor rohani kena ada. Kena ada bimbingan daripada syekh tariqah, mereka yang dapat mengenali sakit anak murid dia, apa sakit dia. Maka di situ perlu kepada orang yang mendapat pengiktirafan. Bukan sebarang kita datang satu rumah, dia kata dan syekh sekarang ni semayang dah, semayang tak boleh, tak buat pun tak boleh. Ini bukan syekh, ini syaitan. Maknanya syekh ini, dia ni kalau kita pandang dia tuan-tuan, tengok nak murid dia, kita tu nampak indahnya Islam. Ini syekh dengan sifat dia. Tak payah tengok dia, tengok nak murid dia macam mana. Kalau nak murid dia cakap dengan cakap yang bagus, akhlak yang bagus, inilah dia syekh. Gurunya lebih hebat, gurunya bagus. Tapi kalau nak murid dia tak tawan, tak tawarah, guru lebih daripada tu lagi. Tu antara tanda dia. Kemudian lagi pula, kita tuan-tuan katakan, ya, nak bawa kereta, belajar driving lesson tu dah, mid lesson tu, kan? Kalau tidak ada orang mengajar kita agak boleh tak? Tak pernah tengok sebelum ni apa rupa kereta. Kita dikurung selama 20 tahun. Lepas tu nampak orang bawa kereta, tunjuk keluar sampai 20 tahun, lepas kurungan tadi, kemudian nampak orang naik kereta. Kita rasa paling. Lepas tu datang orang, begitu kunci. Kunci kereta, kau bawa kereta sekarang. Bila minyak kita habis, nak isi mana pun tak tahu. Pertama tak berhenti bawa kereta, nak buka pintu belum tentu kita tahu lagi. Itu perkara dunia. Bayangkan perkara akhirat. Nak dipimpin jiwa, maka perlu kepada orang yang pakar. Kalau kereta pun perlu kepada guru yang mengajar, maka benda yang ruhani, yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar, lebih daripada itu lagi. Kalau tidak ada guru,
Fasyaykhuhu syaitan, maka gurunya adalah syaitan. Sebab itu ada di kalangan ulama yang suruh bakar saja kitab-kitab. Jangan kamu baca kitab aku jikalau aku tak pernah mengajar kamu kitab ini. Dia kata, dah, saya mempunyai kekuatan bahasa Arab, saya boleh baca kitab ini. Dia kata, baik, cuba tafsirkan apakah maksud kalamku ini. Nah, dia kata, tajallaitu al-bal faharabtuhu bi-ihraqi. Kamu terangkan sekarang. Dia tak betul, tak boleh terang. Dia kata, ini perkataan yang bawa kepada syirik, dan sebenarnya kamu tidak faham. Sebab itulah masalah ini. Kalau kita melihat kepada kitab, melihat kepada buku-buku tertentu tanpa bimbingan daripada guru, jadilah seperti tadi. Kita akan memahamkannya mengikut kepahaman kita, bukan mengikut kepahaman yang dikehendaki oleh pengarang itu sendiri. Maka jikalau bawa kereta pun kena orang tolong sekolah, maka kita dalam masalah tasawuf ini lebih penting lagi. Kena ada guru dia. Baca Quran tak ada guru boleh kan? Tak boleh, main lantung nanti. Dah. Kalau istilah orang kata lorong-lorong. Nah. Kemudian adakah ilmu laduni ada kaitan dengan tasawuf? Memang ada kaitannya dengan tasawuf. Cerita yang masyhur di antara Nabi Musa alaihi salam dengan Nabi Khadir disebutkan suratul Kahfi, bagaimana pertentangan keduanya. Dah, dia kata, kenapa bunuh ini? Kenapa buat ni? Kenapa buat ini? Tak boleh dan sebagainya. Dah, sebutkan dalam Al-Quran menyebutkan laduni tersebut. Laduna ilman. Dah, laduni lah tu. Tapi ini perbahasan yang panjang lah dalam ilmu tasawuf. Jadi tuan-tuan, ya, sebelum kita mengaji ilmu tasawuf, saya menasihatkan diri saya dan tuan-tuan, belajarlah ilmu tauhid, mantapkanlah ilmu tauhid, kena Allah Subhanahu wa ta'ala dahulu, dan jangan ambil guru sebarang. Jangan asalkan dia bercakap pada yang pelik, kita kata dia guru. Orang gila dia pelik cakap kan. Maka dengan sebab itu jangan ambil kerana peliknya dia bercakap. Dan pelik bercakap ni tak pelik dan tak Michael yang bisa tidur ke atas dah pun, ya. Ada satu orang kan, bisa tidur ke atas, tak Michael nama, saya pun nama Michael lah. Dia tu cakap pelik. Adakah dia ada tasawuf? Tak, tuan-tuan, ya. Berarti baik-baik. Karena nanti kedua keadaan sahaja, orang mencari jalan, akhirnya berjumpa jalan yang tidak betul. Jalan ada dua, ke kiri dan ke kanan. Salah ambil, masuk ke kiri. Betul ambil, pergi ke kanan. Minta kepada Allah Ta'ala mudah-mudahan dipertemukan dengan guru yang boleh membimbing. Allah Subhanahu wa ta'ala a'la wa a'la. Soalan yang pertama, apakah kaitan bilangan tertentu dalam satu tarikat dan dakwah? Contohnya 40 hari, 3 hari dan sebagainya. Ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita lihat bilangan yang tertentu ni, kalau sekarang ni, kalau kita lihat dalam jemaah dakwah yang masyhur lah, mungkin tak payah cerita lah, mungkin tahu dah biasa dengar lah. Jemaah dakwah dan tabligh biasa mereka kata ada 4 bulan, 40 hari, ada 3 hari. Jadi kita biasa dengar. Dan kalau tarikat, saya tak tahu kalau bilangan 4 bulan. Kalau saya masa berada di Pakistan tu, saya dengar 6 bulan. Lagi hebat, lagi tinggi, 6 bulan. Nanti saya akan jelaskan apa yang dimaksud dengan 6 bulan tu. Tapi 40 hari saya dengar. Sana juga ada syekh tarikat yang meletakkan tempoh 40 hari duduk dalam bimbingan syekh. Yang ini pun paling kurang, orang kata peringkat pertama. Jadi dalam dakwah ada meletakkan bilangan. Dalam tarikat juga diletakkan bilangan. Bilangan-bilangan ni bid'ah ke? Maksudnya tak ada pun kan? Adakah bilangan-bilangan ini satu perkara yang baharu, tak ada langsung dalil, tak ada langsung asal daripada agama? Kalau kita lihat sebenarnya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu kita jawab mengikut logik akal dahulu. Orang kalau pergi belajar kat sekolah, dia ada suara ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan? Orang yang kalau budak 6 tahun, dia tak akan terus naik ke 6 tu. Dia tak boleh. Kalau dia tak naik ke 6 pun, cikgu tu kata budak ni nampak handsome sikit ni, pandai ni, nampak macam pandai, masuk dah 6. Kan, masuk dah 6. Kalau dia masuk dah 6 macam tu pun, dia tak dapat ikut pelajaran tu. Kalau dia genius, orang kata terlampau genius, saya rasa tak dapat ikut lah permulaan. Kan, jadi apa dia, kalau dalam ilmu dunia pun, dalam ilmu untuk mengaji ilmu dunia pun, dia ada dia punya satu peringkat, maknanya satu bilangan-bilangan tertentu.
1 tahun jalan 1, 1 tahun jalan 2, 1 tahun jalan 3. Mana ada bilangan-bilangan yang tertentu yang dibuatkan oleh ahli-ahli dunia. Untuk apa? Supaya dengan berada di dalam proses kita tarbiyah atau apa bimbingan dalam tahun-tahun tersebut, maka satu orang akan jadi mahir dalam satu bidang. Dia akan jadi masak dengan satu bidang. Maka begitulah juga di dalam jemaah dakwah, kan contohnya dalam jemaah dakwah dan tabligh, namanya mereka dan juga dalam tarikat mereka ada menetapkan 40 hari, dan saya masa saya bilang dengan ada 6 bulan dan kita semua tarikat. Dan ini kenapa? Ini sebenarnya ada dalil yang disebutkan. Kan? Okay, pertama saya sebutkan ada dalil 4 bulan. Saya sampaikan dalil 4 bulan. Dalil 4 bulan ini pertama ada dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan fasihu fil ardi arba'ata ashhur. Berjalanlah di muka bumi Allah 4 bulan. Ada orang kata ayat ini senang untuk orang kafir. Ya sebenarnya kalau untuk orang kafir begitu, takkanlah untuk orang Islam tak boleh. Jadi sebenarnya ayat ini juga boleh digunakan oleh orang Islam untuk tempoh 4 bulan. Maknanya berada dalam satu tempoh selama 4 bulan supaya seorang itu terdidik dengan berada dalam satu suasana yang baik, suasana masjid contoh kata, dan juga dalam suasana mendengar hadis, suasana belajar, suasana duduk dengan alim ulama, dan suasana berdakwah. Maka dengan itu supaya sifat-sifat dia akan jadi, supaya seorang itu menjadi baik, tarbiyah, supaya tazkiyatun nafs, supaya didikan jiwa akan berlaku pada seseorang itu. Jadi itu pertama. Dan mengenai jemaah-jemaah dakwah yang keluar selama 4 bulan, dalil dia tak lain dalil lain ada. Dalil dia ialah dibuat oleh lagi daripada amalan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kalau sebelum zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, jemaah-jemaah yang pergi dakwah, keluar dakwah dan berperang dan sebagainya, mereka keluar tak balik. Dia lagi bayar tuan. Tak mampu dia nak keluar dia. Kalau orang nak keluar dakwah, tak mampu. Tak mampu tak pergi tak balik. Kan dia kawan ekstrim sangat pula. Jadi mereka tak balik zaman saya nak bangga. Bahkan saya baca Farruq rahmatullah alaih, beliau ni pergi keluar balik 27 tahun pergi keluar. Kan dia masa pergi, dia pergi keluar, isterinya pergi mengandung, bagi mengandung, dia balik anak dia lagi alim besar pun ada kat masjid. Dia pun balik tak pernah layak anak dia. Dia kata disambung. Dia kata Masya Allah, dia kata langkah baik dia kalau ini anak aku. Dia balik dia sampai ke rumah yang sama. Kan, kat depan pintu rumah bergaduh. Ini rumah saya. Anak kata ni rumah saya tak? Mak dia keluar dari dalam. Dari dalam mak dia berkenal. Ni ayah kau, ni ni. Kan, anak dan ayah juga tak kenal. Itu kita ampu tuan-tuan. Jadi kerana itulah kan Nabi SAW bagi tahu kalau ada Nabi selepas aku saya tahu Umar. Kan, kalau ada Nabi selepas aku, maka kalau orang yang paling layak saya tahu Umar. Laukan ba'di nabiyyun lakana Umar. Kan orang yang paling layak jadi Nabi sebab itu ya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu lah, dia kisah dia panjang dan mungkin masa dan cerita satu pendek. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu antara amalan beliau, bila beliau ni biasanya berronda di waktu malam untuk melihat keadaan rakyat. Ya, begitu hebat. Kan seorang khalifah yang begitu hebat. Satu malam dia berada dia lalu satu pondok. Isteri dalam pondok tersebut, perempuan dalam pondok tersebut sedang membaca syair, menggurindamkan syair, yang mana dia baca menggurindamkan syair, yang mana dia seolah macam mengeluh suami dia lama tak balik-balik keluar di dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perempuan dia macam mengeluh, dia lamanya tak balik, rindunya. Kan panjanglah syair dia dalam bahasa Arab dia baca. Sayyidina Umar bila dengar, dia tersentuh. Dia balik, dia panggil anak dia Hafsah radhiyallahu anha. Dia panggil anak dia Hafsah, dia kata Hafsah, innallaha la yastahi minal haq. Allah tak pernah malu daripada perkara hak. Kau beritahu aku betul-betul, satu orang perempuan paling lama mampu ditinggalkan oleh suami dia berapa lama? Kau beritahu aku. Kau beritahu aku. Hafsah radhiyallahu anha kata paling lama 6 bulan ataupun 4 bulan. Atau 4 bulan. Lepas tu Sayyidina Umar keluarkan surat pengeliling. Dia keluarkan surat pengeliling kepada semua daerah-daerah kekhilafan dia, supaya mana-mana jemaah yang dihantar keluar ke semua jangan keluar paling lama 4 bulan ataupun biasanya standardnya 4 bulan keluar. Jadi ini dalil yang dibuat. Kan? Kita boleh kata dalil ni kalau dalam usul fiqh dipanggil istiqnas, tu kan? Istiqnas maksudnya. Itu bukanlah kata dalil itu sebiji betul-betul. Tapi orang kata macam ambil, aku bagi terima Ustaz. Rembesan dalil itu kita boleh guna di dalam sesuatu menetapkan amalan. Okey, itu 4 bulan. 40 hari. 40 hari ini biasanya tarikat tasawuf biasa dia guna. Kadang-kadang duduk sedikit 40 hari, duduk bersuluk 40 hari. Tapi semayang pun kan. Jangan ni
Ni kalau yang dia tak semayang ni tak tahu. Dia tak tahu dia tarikat tak boleh. Kan zikir tapi tak semayang. Zikir tak semayang. Ni tak tahu. Ini bukan apa tak tahu. Ni tarikat yang dari syekh kita beritahu kan. Ini apa? Fasyahibu syaitan. Ini tak tahu dia syekh yang semua. Dia semua syaitan. Kan apa tak mungkin. Tarikat tidak mungkin mendahului syariat. Itu dia punya kaedah dia. Tarikat tidak mungkin mendahului syariat. Syariat dahulu baru tarikat. Jadi sekarang ini mengenai dalil 40 hari. 40 hari sebenarnya pun ada dalil dia kan. Di dalam saya terlihat Nabi Musa alaihissalam baginda bermunajat dengan Allah 40 hari. Wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbi 40 laila wa qala Musa li akhihi Harun akhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin. 40 hari Nabi Musa pergi miqat, mana berjumpa dengan Allah selama 40 hari. Nabi Ibrahim AS juga dilempar dalam api juga selama 40 hari. Jadi dalam tempoh-tempoh tersebut ulama ambil. Dan jadi apa lagi juga dalam, saya baca dalam syarah hadis, dalam syarah Muslim pada disebutkan, inna ahadakum la yajma'u khalquhu fi batni ummi 40 yawman nutfatan, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, thumma yu'maru fihi al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruha. Kata hadis panjang bahawa seorang yang berada dalam perut ibu dia berdalam keadaan janin bertukar kepada apa? Lepas janin daripada setitis air mani bertukar kepada alaqah seketul darah 40 hari. Daripada seketul darah kepada daging juga 40 hari. Daripada daging tersebut juga dia ada tulang, dipakai tulang semua, juga selama 40 hari. Jadi daripada tempoh ni semua ada 40 hari. Maka ulama juga mengambil istiqnas daripada sini bahawa makna tempoh 40 hari akan memberikan kesan kepada perubahan jiwa seseorang. Perubahan jiwa seseorang. 3 hari ada dalil. 3 hari pada dalil tuan. Kalau tuan buka kitab fiqh, dalam masalah hukum, dalam masalah orang yang murtad atau orang tak semayang. Orang yang tak semayang, kalau ikut hukum dalam segi hukum Islam lah, orang yang tak semayang mula-mula apa kita boleh bertaubat dulu. Bukan taubat cuk, tak boleh terus bunuh. Bertaubat dulu. Berapa lama dalam kitab sebutkan? 3 hari. 3 hari diberi tempoh taubat. Dan apa kalau orang yang mana murtad juga diberi tempoh 3 hari. Lepas itu kalau tak berhenti juga, maka dia akan dibunuh, dia akan dipancungkan, dia akan boleh dibunuh. Tapi yang baru ialah kerajaan. Jadi tempoh 3 hari ulama fiqh sebutkan apa antara maslahat dia 3 hari. Kerana biasanya paling kurang satu orang tu boleh berubah fikiran. Paling tempoh dia selama 3 hari. Di tempoh-tempoh yang dibuat oleh ulama-ulama dakwah atau ulama-ulama tarikat di dalam proses bimbingan mereka ialah ada dalilnya, kita kata secara istiqnasan, secara rempesannya daripada Quran dan juga hadis dan juga yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi bukan kita kata sesat. Tapi itu tak berkesan pun nampak. Yang tak berkesan tu bukan masalah proses tu. Kalau kita pergi sekolah, kita pergi atas sekolah, budak tu langgar undang-undang. Kita tu kata, nampak dia sekolah ni semua ada benda buruk ni. Kalau kata ni budak ni orang tak berakal. Kenapa? Satu orang buat salah, semua disalahkan. Tak boleh, tak betul. Kita nampak tu orang tu, dia ni biasa ikut tarikat, tapi yang tak nampak jahat tu, tarikat tu pun bila tahu ni sesat tarikat ni. Habis semua itu sesatkan. Tak boleh tuan. Kadang-kadang yang salah tu adalah individu. Tarbiyah yang telah ditetapkan itu betul, InsyaAllah betul. Tak bisa lagi ikut syariat betul. Tetapi kadang-kadang yang salah tu adalah individu kan? Jadi kalau apa salah, sandarkan kepada individu, jangan sandarkan kepada mana satu pergerakan jemaah. Okey, tadi ada sikit masalah laduni ni, ilmu laduni. Dan saya dah jawab sebahagian kan, Masya Allah. Dan saya ingat saya tambah sikit, satu ilmu laduni. Ilmu laduni yang dulu yang Allah berikan kepada Anbiya alaihi salatu wassalam. Anbiya alaihi salatu wassalam ni tak salah kalau kita kata semua ilmu di laduni. Sebab ini orang menerima wahyu daripada Allah Ta'ala. Ilmu laduni ni nama lainnya juga dipanggil sebagai ilmu wahbi. Jangan salah faham, bukan wahabi, wahbi. Maknanya terjemahnya ilmu pemberian khas dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila sebut masalah ilmu laduni ni, ada satu hadis. Kalau orang kata saya pun nak ilmu laduni lah,
Boleh tak? Boleh tuan, tak salah. Kalau boleh. Tapi ada syarat dia. Nabi SAW itu dalam satu hadis, man amila bima alim warathahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Rasulullah sebutkan bahawa barang siapa yang beramal dengan ilmunya, Allah akan wariskan, maksud Allah anugerahkan kepada dia ilmu yang dia tidak pernah tahu sebelum itu. Maka ulama hadis dan ulama tasawuf itu sebutkan, menjadikan hadis ini sebagai dalil bahawa ilmu laduni ialah boleh dianugerahkan oleh Allah kepada insan-insan yang tertentu, tetapi dengan syarat yang sebenarnya penting. Apa syarat dia? Beramal dengan ilmunya. Beramal dengan ilmunya ialah beramal dengan ilmu yang sempurna, bukan amal setahun, tak amal setahun. Jadi itu sebab itu kalau kita lihat alim ulama kadang-kadang mereka memberikan satu penerangan. Kita lihat kan, sampai sekarang kita lihat mereka memberikan satu penerangan. Kita kan tak jumpa dengan kitab pun salah lah alim ni. Tak semesti tuan-tuan. Kadang-kadang ada alim ulama yang bila mereka ini kerana mengamalkan ilmu mereka, menjaga syariat, tarikan dan sebagainya dan turutan itu, maka dari itu mereka diberikan oleh Allah ilmu laduni ataupun dinamakan sebagai ilmu wahbi. Di zaman ni kalau tuan-tuan nak ilmu laduni, nak ke? Tak usah amalkan ilmu dia. Tapi tuan-tuan, kata kita ni orang tuan-tuan susah lah. Dia tiba-tiba jumpa orang share dia dapat ilmu laduni ni, insyaAllah ni ilmu ni Allah tak beri pada saya ni. Saya seorang dapat, orang lain saya seorang dapat. Tapi ada tuan, kadang-kadang zaman-zaman sekarang ni kita susah sikit lah kan. Tapi kalau kita diberikan apa, tunaikan perintah Allah semampu yang mungkin. Mungkin ada perkara yang Allah SWT berikan kepada kita, tetapi secara wakilnya, realiti dia, itu adalah jarang-jarang berlaku pada zaman ini. Betul tak? Betul kan? InsyaAllah. Syukran kepada kedua Syekh. Dan saya rasa kita punya forum tamat sini.